terus buat. Okey. Okey, sudah start record. So kita teruskan pembelajaran kita. Jangan berlengah lagi. Okey, selamat pagi murid-murid. Hari ini kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, hari Rabu 13 Oktober 2021. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah resipi. Biasa sebut resepi, bukan resepi, resipi. Kejayaan Brahim. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 184. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.6.1, membaca bahan sastra untuk menghasilkan idea baru. Okay, kamu baca dan kamu boleh memberi pendapat berdasarkan teks dan memberi tambahan pada isi yang kita baca. Objektif pembelajaran, membaca sebuah bahan sastra mengenai resipi kejayaan Brahim untuk menghasilkan 3 idea baru. Okey, kita memberi 3 idea baru berdasarkan teks. Kemudian menulis ulasan berdasarkan teks resipi kejayaan Brahim yang telah dibaca. Kriteria kejayaan, kamu akan dapat membaca bahan sastra mengenai resipi kejayaan Brahim untuk menghasilkan 3 idea baru. Yang kedua, menulis ulasan berdasarkan teks resipi kejayaan Brahim yang telah dibaca dengan menggunakan ayat yang gramatis dan berperenggan. So ada 2, okay, kamu boleh baca dan memberi pendapat, dan seterusnya kamu akan menulis ulasan berdasarkan teks yang dibaca. Okey, kita terus kepada pengenalan. Okey, cikgu percaya produk Brahim ni bukan asing bagi kamu. Kamu pernah lihat produk-produk Brahim ni, mungkin keluarga kamu, ibu kamu masak selalu guna, ataupun kamu selalu jumpa di kedai-kedai runcit, pasar raya. Okey, produk-produk Brahim ni. Ini adalah contoh produk-produk Brahim. Di sini ada kuah kari ikan. Okey. Nasi tomato, nasi goreng kampung, nasi cendawan keju, nasi berani ayam. Okey, ini boleh dikata macam apa ni? Macam fast food. Macam Maggi lah. Biasa kita makan Maggi. Ini kita boleh masak nasi. Okey, jadi orang tak pandai pun boleh masak nasi berani. Boleh masak nasi goreng. Okey, guna produk ni. Okey. Pernah jumpa tak? Siapa pernah makan? Ada siapa pernah makan nasi berani Brahim ni? Ada siapa pernah cuba? Ada je Ridwan. Ridwan. Ada siapa tak pernah cuba nak kongsi pengalaman dia makan nasi berani Brahim ni? Iwan pernah makan? Iwan? Cikgu. Pernah makan tak ni? Nasi berani pernah makan, tapi cap ni saya tak pernah makan. Nasi berani pernah makan, tapi apa? Okey. Nasi berani pernah makan, tapi cap ni saya tak pernah makan lah. Kamu makan cap apa? Cap apa yang kamu pernah makan? Cap kerasa. Okey. Okey, kalau tak pernah makan boleh cuba boleh cuba cari dekat kedai pasar raya. Okey, boleh cuba makan Cikgu selalu makan ni nasi berani ayam ni. Sedap Macam nasi berani kita buat tu, okey. Cuma dia lagi mudah. Okey. Baik, ini antara contoh-contoh produk masakan Brahim. Okey. So nama dia ialah Brahim. Jadi dia ada pelbagai produk dan kebanyakan produknya adalah berasaskan makanan.
dan kebanyakannya makanannya adalah makanan apa? Tempatan ataupun selera masyarakat Malaysia. Okey, nasi tomato, nasi kampung, nasi cendawan, nasi ayam, okey, kari ikan, semuanya adalah masakan Malaysia. Okey. So kita pergi kepada teks muka surat 184. Okey, di situ ada 2, 3, 4, 5, 6. 6 perenggan. Okey, 6 perenggan. So kita akan baca. Okey. So cikgu akan pilih beberapa orang murid untuk membaca, untuk cikgu bagi markah bacaan. Okey, kita pergi pada perenggan pertama dan kedua. Okey. So kita minta cikgu mulakan dengan Ain Syamim. Selamat pagi Ain Syamim. Selamat pagi cikgu. Okey, kenapa kamu ketawa tu? Apa yang membuatkan kamu rasa ketawa tu? Saya tak ketawa pun. Ya, suara kamu macam nak ketawa. Tak, Okey. tak. Okey, tak apa. Suara kamu ceria lah, ceria. Okey, baca perenggan pertama dan kedua tu Ain Syamim. Cendol durian 1, campur pulut je. Minta ayah Ruben sebaik sahaja melabuhkan punggungnya di kerusi restoran. Ruben dan ibunya turut membuat pesanan yang sama. Pesanan mereka segera dicatat oleh pelayan restoran itu. Sementara menunggu pesanan tiba, Ruben membelek-belek akhbar yang terletak di atas meja di hadapannya. Sehelai demi sehelai akhbar itu diselaknya. Tiba-tiba, selakannya terhenti. Matanya tertumpu pada satu rencana yang bertajuk Resepi Kejayaan Brahim. Okey, bagus Ain Syamim baca lantang, jelas, intonasi pun jelas. Okey. So kalau boleh baca sebutan tu baku sikit, bunyikan baku, Tapi baca dah betul lah tu, Cendol durian 1, campur pulut ya. Itu intonasi betul tu. Okey. Pinta ayah Ruben. Dia ada intonasi dia. Okey, bagus Ain Syamim. So kita yang kedua kita minta Muhammad Al-Huzaifah. Selamat pagi Muhammad Al-Huzaifah. Ya cikgu. Okay. Cendol durian 1, campur pulut je. Pinta ayah Ruben sebaik saja melabuhkan punggungnya di kerusi restoran. Ruben dan ibunya turut membuat pesanan yang sama. Pesanan mereka segera dicatat oleh pelayan restoran itu. Sementara menunggu pesanan tiba, Ruben membelek-belek akhbar yang terletak di atas meja di hadapannya. Sehelai demi sehelai akhbar itu diselaknya. Tiba-tiba selakannya terhenti. Matanya tertumpu pada satu rencana yang bertajuk Resepi Kejayaan Brahim. Okey, terima kasih Huzaifah. Okey, bagus. Huzaifah ni dia baca ada sebutan baku. Sebab dia Sabah. Orang Sabah ni sebutan dia sebutan baku. Okey. Tapi pun dah ada kurang sikit tu. Okey. Okey, dah 2 orang baca. Okey. So perenggan pertama kedua ni apa isi dia? Okey, dia macam memperkenalkanlah. Okey. Ada Ruben, ayah Ruben, okey. Ruben dan ayah dia sedang gimana? Nak makan, hendak makan cendol durian. Kemudian dah duduk di meja tu, Ruben mengambil surat khabar, membelek-belek akhbar. Membelek-belek tu maksudnya? Menyelak. Menyelak-nyelak lah. Nak tengok apa yang menarik. Okey. Kemudian dia matanya tertumpu pada satu rencana bertajuk Resepi Kejayaan Brahim. Okey. So kita pindah kepada perenggan 3 dan 4. Okey. Okey, seterusnya kita minta Muhammad Daniel. Selamat pagi Muhammad Daniel. Selamat pagi. Ya, semangat. Semangat sikit Daniel. Okey. Okey, cuba baca.
Okey. Ni Ibrahim merupakan jenama. Produk ini diasaskan oleh seorang pakar makanan berteknologi tinggi iaitu Datuk Ibrahim bin Haji Ahmad Badawi. Beliau merupakan abang kepada mantan Perdana Menteri Malaysia yang kelima, iaitu yang Datuk Haji Ibrahim berkelulusan ijazah sarjana sains daripada Louisiana State University. Beliau merupakan pensyarah dalam bidang teknologi makanan dan berpengalaman luas dalam bidang makanan dan penyelidikan berasaskan pertanian. Beliau mengasaskan Brahims bersama-sama dengan rakan kongsi dari Jepun iaitu Encik Tatsunobu Abe dan memperkenalkan secara rasmi di negara ini pada tahun 1988 melalui syarikat Dewina Food Industries Sdn Berhad. Okey, terima kasih Muhammad Daniel. Okey. Ya, Tingkatkan lagi bacaan supaya lebih lancar. Kalau boleh baca dengan lancar. Okey. Itu Muhammad Daniel. Okay, bagus Muhammad Daniel. So kita minta lagi seorang Takif. Selamat pagi Takif. Takif. Selamat pagi Takif. Remove. Okay. Muhammad Hafiz. Selamat pagi Muhammad Hafiz Ilham. Ya. Hafiz. Hafiz, kenapa tak hantar lagi latihan-latihan yang sebelum ni? Hafiz. Ya. Okey. Baca perenggan tu. Brahims merupakan jenama makanan yang sudah tidak asing lagi di Malaysia. Produk ini diasaskan oleh seorang pakar makanan teknologi tinggi iaitu Datuk Haji Ibrahim bin Haji Ahmad Badawi. Beliau merupakan abang kepada mantan Perdana Menteri Malaysia yang kelima iaitu Yang Berbahagia Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Datuk Haji Ibrahim berkelulusan ijazah sarjana sains daripada Louisiana State University. Beliau merupakan pengarah dalam bidang teknologi makanan dan berpengalaman luas dalam bidang makanan dan penyelidikan berasaskan pertanian. Beliau mengasaskan Brahim bersama
sama dengan rakan kongsi dari Jepun iaitu Encik Tatsunobu Abe dan memperkenalkannya secara rasmi di negara ini pada tahun 1988 melalui syarikat Dewina Food Industri sendirian Berhad. Okey, terima kasih Mama Hafiz. Okey, boleh tingkatkan lagi bacaan kamu tu. Okey, bacaan supaya lebih lancar, lebih jelas dan sebutan yang betul, terutamanya dari segi apa kata-kata berimbuhan. Okey, sebutan tu kena betul. Okey. Okey, ada terdapat sikit kesalahan sebutan, imbuhan. Okey. Okey, apa kita tengok lagi. Okey, isi dia. Okey, di sini ada perkataan mantan. Beliau merupakan abang kepada mantan Perdana Menteri Malaysia yang kelima. Apa maksud mantan? Bekas Perdana Menteri. Okey, bagus. Bekas Perdana Menteri. Okey, mantan tu maksudnya bekas. Okey, jadi Encik Haji Ibrahim ni ialah abang kepada bekas Perdana Menteri Malaysia yang kelima, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kamu mungkin ingat Perdana Menteri Malaysia yang kelima ialah Tun Abdullah Ahmad Badawi. Pak Lah. Okey, yang keenam siapa? Yang kelima Tun Abdullah, Perdana Menteri yang keenam? Tak ingat? Najib. Datuk Najib. Datuk Najib. Okey. Yang ketujuh? Selepas Datuk Najib. Yang ketujuh? Tun Mahathir. Tun Mahathir. Tun Mahathir ni dia pernah jadi Perdana Menteri yang keempat, jadi semula yang ketujuh. Dan yang ke-8? Yang 8 yang Tun Muhyiddin Yassin. Okey. Lepas tu yang ke-9 atau Sabri Yaakob. Itu yang terbarulah. So kita dah ada 9. 9. Okey. So dia adalah bekas abang. Okey, itu kata mantan. Okey, Datuk Ibrahim berkelulusan ijazah sarjana sains daripada Louisiana State University. Louisiana ni nama tempat lah, nama universiti di Amerika. So, mungkin kamu nanti ada kemungkinan kamu nanti akan pergi belajar di sana. Selain daripada universiti tempatan, universiti luar negara. Dia ambil ijazah sarjana sains. Okey. Kemudian beliau merupakan pensyarah dalam bidang teknologi makanan. Jadi bersesuaian. Okey. Dia buat produk makanan ni. Kenapa dia buat produk makanan ni? Dia adalah seorang yang berilmu. Kalau nak buat sesuatu mesti ada ilmu. Jadi ilmu dia sangat tinggi. Dia bukan sebarang orang. Dia adalah punya ijazah. Dia adalah seorang pensyarah tentang teknologi makanan. Okey. Dan beliau bukannya seorang saja, beliau bekerja sama dengan seorang bangsa Jepun, iaitu Cik Tatsunobu Abe. Okay. Jadi rakan dia daripada Jepun bekerjasama untuk membina syarikat menjual produk makanan. Okay. Jadi bukannya calang-calang. Nak buat perniagaan ni kena ada ilmu, kena ada kerjasama dengan orang-orang yang pakar, baru boleh berjaya. Okey, seterusnya kita pergi kepada perenggan yang ke-56. Okey, siapa tu? Rizwan. Okey. Boleh? Kini produk makanan tempatan berjenama Brahim cukup terkenal. Produk ini mendapat sambutan yang menggalakkan, bukan sahaja di pasaran tempatan tetapi juga di pasaran seluruh Asia dan Eropah. Produk makanan Brahim adalah produk makanan sihat kerana tiada tambahan bahan perisa, bahan pengawet, perasa dan pewarna tiruan. Hingga kini,
Brahim telah mengeluarkan lebih daripada 40 jenis produk makanan sedia dimakan dan sos masakan. Setiap bulan, hampir 1 juta pek produk jenama Brahim dikeluarkan. Silalah jamu selera, kata pelayan restoran sambil meletakkan semangkuk cendol di atas meja. Tatkala melihat cendol di depan mata, Ruben pun menghentikan pembacaannya sambil menikmati cendol. Otak Ruben berputar ligat. Ada persoalan yang sedang berlegar-legar di jendela fikirannya. Apakah resepi kejayaan Brahim? Okey. Terima kasih Rizwan. Okey, bagus bacaan dia lancar, jelas, intonasi pun betul, sebutan pun betul. Okey, macam pembaca berita. Okey. So kalau boleh baca macam Rizwan ni lah. Okey, jelas, intonasi betul. Okey, bagus. Tahniah Rizwan. Okey, selanjutnya kita minta seorang lagi perempuan. Cikgu nak cuba? Okey, siapa? Batrisha. Patricia. Okey, cuba baca. Kini, produk makanan tempatan berjenama Brahim cukup terkenal. Produk ini mendapat sambutan yang menggalakkan bukan sahaja di pasaran tempatan tapi juga pasaran seluruh Asia dan Eropah. Produk makanan Brahim adalah produk makanan sihat kerana tiada tambahan bahan perisa, bahan pengawet, perasa dan pewarna tiruan. Hingga kini, Brahim telah mengeluarkan lebih daripada 40 jenis produk makanan sedia dimakan dan sos makanan. Setiap bulan, hampir 1 juta pek produk jenama Brahim dikeluarkan. Silalah jamu selera, kata pelayan restoran sambil meletakkan semangkuk cendol di atas meja. Tatkala melihat cendol di depan mata, Ruben pun menghentikan pembacaannya sambil menikmati cendol. Otak Ruben berputar ligat. Ada persoalan yang sedang berlegar-legar di jendela fikirannya. Apakah resepi kejayaan Brahim? Okey, terima kasih Patricia. Okey, bagus. Jelas. Okey, macam Rizwan juga baca tadi, boleh membaca berita kan ni? Ini pembaca berita wanita. Okey. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok pada isi teks. Okey, perenggan ni menerangkan tentang kelebihan produk. Apa keistimewaan produk Brahim? Jadi daripada petikan ni, isi dia kita tahu. Produk Brahim ni adalah apa? Produk makanan yang sihat. Kenapa sihat? Tidak ada tambahan bahan perisa, tak ada bahan pengawet dan tak ada pewarna tiruan. Okey, sebab kita tahu tadi Datuk Brahim ni dia pakar makanan. Dia orang yang berilmu. Jadi dia akan buat produk yang terbaik. Jadi produk dia ialah produk yang berasaskan makanan yang sihat. Okay? Sebab ada makanan yang tak berapa sihat. Sedap memang sedap, tapi ada perasa tiruan, ada bahan pengawet. Jadi itu boleh mendatangkan masalah kesihatan. Jadi dia buat produk, dia nak menarik orang membeli, dia keluarkan produk yang sihat. Okey, itu antara sedikit. Kemudian ada persoalan di situ. Apakah resipi kejayaan Brahim? Jadi dalam teks ni macam tak nampak apakah kejayaan Datuk Brahim ni. Okey, dia berjadi daripada pensyarah, dia buka perniagaan produk makanan sehingga berjaya. Iaitu dikatakan hampir 1 juta. 1 juta produk makanan dia dikeluarkan dan mendapat pasaran di Asia dan Eropah. Jadi kejayaan dia tu apakah yang menyebabkan dia boleh berjaya? Itu yang menjadi tanda tanya kepada Ruben. Terus banyak air sekali, apakah resipi kejayaan Brahim? Jadi dia fikir, macam mana dia boleh berjaya? Daripada peniaga dia bukannya berniaga kecil-kecil. Dia ada syarikat yang produk dia boleh sampai ke luar negara. Itu yang akan kita fikirkan. Okey, so kita tengok pada perkembangan dia. Okey, so kita akan catat idea. Okey, so dalam teks tu ada maklumat tersurat dan ada maklumat tersirat.
Okey, kita cuba bagikan 3 idea. Kenapa Ibrahim ni berjaya? Okey, yang pertama, cikgu bantu sikit, cikgu bagi clue situ. Beliau bijak. Siapa boleh tambah? Kenapa kita kata dia bijak? Apakah bukti mengatakan dia ni bijak? Dia bukannya sebarangan orang. Okey, siapa nak bagi dia? Ada dalam perenggan yang keempat. Saya nak cikgu. Okey, cuba. Seorang pakar makanan berteknologi tinggi. Yalah, kita kata dia bijak, kan? Dia bijak dalam pakar makanan. Okey, ada lagi? Ada siapa nak tambah? Gunakan kata bijak. Beliau bijak. Bijak apa? Membuat resipi tersendiri. Okey, beliau bijak membuat resepi sendiri. Okey, beliau bijak tentang membuat resepi sebab beliau seorang terpelajar. Beliau seorang terpelajar dalam bidang masakan. Okey, contohnya sini kita tengok sini. Okey. Beliau bijak merancang strategi pemasaran produk di pelbagai tempat. Okey. So sebagai seorang ahli perniagaan, beliau bijak merancang strategi. Nak berniaga ni nak ada strategi. Strategi ni apa? Cara. Apa cara? Apa cara nak jual produk di pelbagai tempat? Kalau kamu nak buat satu produk kuih, macam mana nak jual kuih ni? Jadi dia bijak. Dia bijak mengatur. Okey. So di sini itu adalah isi tersurat. Kemudian isi tersirat. Okey, kalau dia bijak merancang strategi, apa faedah dia? Sudah tentu? Sudah tentu apa? Sudah tentu dia dapat melariskan produk jualan. Okey. Okay, kalau bijak merancang, dia akan dapat melariskan jualan produknya. Okey, jadi kalau kita nak sambungkan isi tersurat dari tersirat ni, kita akan guna kata hubung pancangan keterangan. Okey, di tengah ni ada kata hubung pancangan keterangan. Okey, di sini ada formula dia, KBS2. Senang je. Kamu ingat KBS2. K tu ialah kerana, B tu bagi, S tu supaya, D tu demi, U tu untuk, A tu agar. Okey. So mana satu kita nak guna? Untuk hubungkan maklumat tersurat dan hubungan tersirat. Okay, contoh dia, beliau bijak merancang strategi pemasaran produk di pelbagai tempat. Nak gunakan apa? Melariskan jualan produknya. Pilihlah. Kerana, bagi, supaya, demi, untuk, agar. Mana yang sesuai? Beliau bijak merancang strategi pemasaran produk di pelbagai tempat. Agar melariskan jualan produknya. Okey, ada jawapan lain? Demi. Demi. Untuk. Mana satu? Agar, demi, untuk. Untuk. Yang lebih sesuai untuk. Beliau bijak merancang strategi pemasaran produk di pelbagai tempat untuk melariskan jualan produknya. So kita boleh guna untuk yang sesuai. Okey, yang kedua. Beliau memiliki ilmu. Okey. Ini tadi lah yang cikgu masukkan tadi. Beliau memiliki ilmu apa? Beliau memiliki ilmu. Beliau memiliki ilmu yang luas dalam bidang pemprosesan dan penyelidikan makanan. Okey.
So dia seorang doktor, dia seorang ijazah yang tahu tentang ilmu pemprosesan makanan. Okey. Apabila dia dah memiliki ilmu yang luas, apa faedah dia? Sudah tentu apa kelebihan dia sebabkan dia pandai, apa kelebihan dia dalam perniagaan? Kalau nak banding orang yang tak ada ilmu dengan orang yang ada ilmu, apa kelebihan orang yang ada ilmu ni? Dia akan menjadi Dia akan menghasilkan produk makanan yang berkualiti tinggi. Macam dia tadi jual produk makanan yang sihat. Okay. Semua orang boleh berniaga, boleh jual kuih. Tapi kalau orang ada ilmu, dia akan buat kuih yang bila orang makan jadi sihat. Baik untuk kesihatan. Dia tak pentingkan keuntungan saja. Sebab dia ada orang berilmu, kalau makan makanan dia ni, kita akan sihat. Kita tak akan berpenyakit pada masa depan. Okey, itulah. Okey, so itu isi yang tersirat. Isi-isi tersirat ni tak ada dalam teks. Kita bagi pendapat kita sendiri. Okey, air sekali. Okey, sebelum tu apa nak guna ni? Beliau memiliki ilmu yang luas dalam bidang pemprosesan dan penyelidikan makanan. Nak guna apa? Menghasilkan produk makanan yang berkualiti tinggi. Apa yang sesuai? Kerana, bagi, supaya, demi, untuk, agar. untuk Untuk juga. Tadi satu dah untuk. Jangan ambil yang sama. Kita boleh guna selain pada untuk, kita boleh guna bagi. Beliau memiliki ilmu yang luas dalam bidang pemprosesan dan penyelidikan makanan bagi menghasilkan produk makanan yang berkualiti tinggi. Okey, air sekali. Beliau cekal dan orang berniaga ni cekal. Cekal ni maksud tabah. Maksudnya bukan senang nak berjaya. Perlu ada kesabaran. Dia mungkin akan menghadapi berbagai masalah. Macam kamulah belajar. Ada berbagai masalah. Kadang internet slow, kan? Lagi apa lagi? Kadang tak faham, tak ada tempat nak bertanya. Okey. Kadang adik kacau, tu semua masalah. Tapi apa pun masalah, kita tak boleh berputus asa. Jadi beliau cekal dan mempunyai kesungguhan dalam bidang perniagaan. Sama jugalah, kamu ibaratkan kamu pelajar, kamu perlu cekal dan bersungguh-sungguh. Buat kerja tu bersungguh-sungguh. Bukannya buat kerja sambil lewa, nak cepat siap, asalkan hantar, tak boleh. Jadi mesti cekal dan bersungguh-sungguh, baru boleh berjaya. So isi tersirat dia, apa nak kaitkan dengan perniagaan dia? Bila dia cekal sungguh-sungguh, akhirnya produk dia dapat bersaing dengan produk lain di pasaran. Maksudnya produk yang Ibrahim hasilkan dapat bersaing dengan produk-produk lain. Kita ada produk lain yang jenama lain. Contohnya Maggi, Nestle, apa lagi yang ada kamu tahu? Adabi, produk Adabi. Lagi produk apa? Banyak kan produk makanan. Jadi itu semua adalah persaingan. Macam kamu dalam kelas, bukan kamu seorang. Ada kawan kamu 3, 4 orang, 5, 6 orang lagi. Lelaki ada, perempuan ada. Jadi kamu kena bersaing. Siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih cekap. Jadi itu persaingan yang sihat. Jadi kamu kena rajin, berusaha, bersungguh-sungguh dan cekal. Bukannya dengki. Jangan dengki pula. Tengok kawan tu pandai, dengki. Boleh. Jadi kamu cuba bersaing secara sihat. So nak gunakan apa ni?
Beliau cekal dan mempunyai kesungguhan dalam bidang perniagaan. Tadi untuk dah, demi dah. Apa lagi? Supaya. Supaya, okey, supaya produknya dapat bersaing. Okey, supaya pun boleh ataupun agar pun boleh. Beliau cekal dan mempunyai kesungguhan dalam bidang perniagaan agar produknya dapat boleh guna. Okey, supaya ataupun agar. So ini dipanggil isi tersurat. Ini ada dalam teks. Kemudian tambahan kita ialah isi tersirat. Kita cuba gabungkan, bagi keterangan kepada yang tersurat. Jadi untuk gabungkan ni kita guna kata hubung panjangan. Okey. So ini akan kamu tulis dalam rumusan. Okey. Okey, boleh? Siapa nak snapshot? Snapshot. Okey. Dah. Dah. Okey. So latihan kamu akan buat ulasan. Ulasan tak panjang, 3 perenggan. Okey, cikgu dah bagi pendahuluan. Okey, teks petik tajuk dia adalah resepi kejayaan Ibrahim. Okey. Tulis sebuah ulasan mengenai resepi kejayaan Ibrahim secara berperenggan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan maklumat tersurat dan tersirat. Tulis dalam buku penulisan. Okey, cikgu dah bagilah lembaran kerja tu yang kamu dah print. Kalau kamu tak ada printer, kamu boleh salin balik dalam buku. Okey, ini pendahuluan dia cikgu dah bagi. Teks petikan ini membincangkan Datuk Haji Ibrahim bin Haji Ahmad Badawi ialah seorang usahawan produk makanan yang telah mencipta jenamanya yang tersendiri iaitu Ibrahim. Okey, perenggan yang kedua, antara resepi kejayaan Ibrahim ialah, so ini yang kamu ambil. Antara resepi kejayaan Ibrahim ialah kamu ambil pada yang ni. Ialah beliau bijak merancang strategi pemasaran produk di pelbagai tempat. Kemudian tadi supaya, dia guna supaya melariskan jualan produknya. Dia guna supaya. Okey. Kemudian kamu sambunglah. Kamu sambung di samping itu ambil pada isi yang kedua tadi. Isi yang kedua tadi apa? Di samping itu beliau memiliki ilmu yang luas dalam bidang pemprosesan dan penyelidikan makanan agar menghasilkan produk makanan yang berkualiti dan tinggi. Okey. Dan akhir sekali kamu ambil lah yang akhir sekali tadi apa? Beliau cekal dan mempunyai kesungguhan dalam bidang perniagaan agar ataupun supaya produknya dapat berdaya saing. Okey. Lepas tu buat perenggan yang ketiga, buat kesimpulan. Kesimpulannya kita mestilah mengikuti resepi kejayaan beliau dalam bidang perniagaan, terutamanya dapat mendatangkan hasil yang menguntungkan dan lumayan. Itu kesimpulan dia. Okey, boleh? So itu adalah cara nak tulis ulasan dan kita bagi idea. Okey. So cikgu harap kamu boleh buat dalam lembaran kerja yang cikgu bagi ataupun kamu salin dalam buku tadi. Okey. So kesimpulannya kamu boleh belajar apa? Okey. Daripada kejayaan Ibrahim ni. Dia seorang ahli perniagaan. Kamu sebagai pelajar. Tadi sebagai pelajar kamu apa? Mesti boleh ambil sifat-sifat dia tadi. Mesti apa? Mesti rajin, bersungguh-sungguh dalam melakukan kerja, mesti tabah dan sabar menghadapi cabaran untuk berjaya. Okey, jelas? Jelas? Jelas. Okey, jelas. So kalau kamu dah dengar tadi, kamu dah screenshot, saya rasa kamu tak ada masalah untuk buat latihan. So lepas buat latihan tu, kamu boleh hantar dan submit. Okey.
Kalau kamu Cikgu tak tak gambar tahu, aktiviti 3 tadi. ya, Aktiviti 3 tak gambar. Yang tu ulasan. ulasan, aktiviti 3. Okey. Dah. Dah Okey. So, kalau kamu dah ambil gambar tu, cikgu rasa tak ada masalah. Yang penting yang ni. Yang ni yang penting. Yang ni yang penting. Ini yang kamu akan tulis dalam tempat kosong tadi. Okey? Okey, cikgu dah bagi okay, lembaran kerja tu cikgu dah bagi. Kalau kamu dah print, macam ni. Dia punya pendahuluan, cikgu pun dah tulis. Kamu cuma masukkan antara resipi kerja yang Ibrahim ialah masukkan ialah yang 3 tu tadi. Okay? So kamu boleh guna, kalau kamu ada kemahiran type, kamu boleh tulis type dekat sheet tu, ataupun kamu boleh tulis dengan tangan kemudian ambil gambar. Okay? Kemudian submitkan saja. Okay? Okay, so habis setakat hari ni, pembelajaran kita hari ni. So sebelum akhir, boleh nak buat quiz? Cikgu, Ya, Cikgu, Magis dah bagi. cikgu Magir dah panggil lah. Ha. Okay, so kamu ada kelas bahasa Inggeris. So kita jumpa pada hari Senin. Hari Selasa pada minggu hadapan. Okay, so cikgu harap kamu siapkan latihan yang cikgu bagi pada kamu pada hari ini. So, jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Terima kasih cikgu. Okay, alright. Terima kasih. Cikgu. Morning kali Dubai.